إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وبنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Tajul Arus untuk surat 42 ya. Barisan bawah. Barisan bawah tak? Misalnya 10 pembawaan pasal menyatakan nafsu itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ilmi amin. Pasal menyatakan nafsu dan yang lainnya. Syahdan apabila suka dan menuntut nafsu itu akan syahwat, maka hendaklah kau ingat dengan hukum syarak. Jika ditegah oleh syarak, maka janganlah engkau turut kehendaknya. Maka misalnya seperti binatang yang engkau hendak makan akan tanaman orang, maka hendaklah engkau ikat akan dia. Dalam kitab yang asal bukan ikat. Dalam kitab yang asal hendaklah engkau tutup mata dia. Tutup mata dia. Kerana jika makan ia akan tanaman orang, jadilah binasa engkau. Maka demikianlah nafsu engkau. Janganlah engkau turutkan kehendaknya. Maka hendaklah engkau pejamkan mata dia. Jadi binatang yang kita bawa berjalan tu, tutup mata dia ataupun sekat mata dia tu, pandang depannya. Jangan dia pandang kiri kanan. Sebab binatang tu dia pandang kiri kanan, tak jadi dia berjalan kan. Sebab dia tutup mata dia atau hadkan pandangan mata dia. Jadi begitulah diumpamakan nafsu itu. Ya, sambungan daripada tajuk yang sebelum ini, iaitu tentang nafsu. Pasal yang seterusnya pada menyatakan nafsu dan cara untuk mengekang dia. Jadi tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita mengekang nafsu kita kecuali dengan cara mujahadah. Namanya mujahadah. Ada cara lain tak untuk mengekang nafsu? Tak ada. Ya. Jadi cara mengekang nafsu mujahadah, atau bahasa dia cara mengekang nafsu lawan. Ada tak cara lain? Cara lain tak ada. Bila tak lawan, jadi kawan. Jadi kawan, kita ikut saja orang. Jadi cara mengekang nafsu bagaimana? Maka katanya apabila suka engkau menuntut nafsu itu akan syahwat, maka bagaimana cara menghadapi? Hendaklah engkau ingat dengan hukum syarak. Bermaksud hendaklah kita pandu dengan hukum syarak. Jadi bila keadaan nafsu itu bersalah hukum syarak, bagaimana jika ditegak oleh syarak,
maka jangan engkau turut, jangan ikut. Itu sahaja cara dia. Bila keinginan nafsu itu, maka tengok pada hukum syarak. Kalau ditegah syarak, maka jangan ikut. Tapi kalau tak ikut macam mana? Kuih pula ngajar. Dipujuk rayu macam mana nafsu tu, maka di situlah kita kata medan mujahadah dia. Di situlah medan mujahadah dia. Itu kita sebut bahawasanya nafsu itu satu rahmat pada batin dia. Pada zahirnya kejahatan, tapi pada batin dan rahmat. Kenapa pada batin dan rahmat? Sebab dengan kejahatan nafsu itulah jadi medan kita untuk berlawan. Jangan kita sangka kejahatan nafsu ini mencuri dia. Jangan kita sangka kejahatan nafsu ini berjudi sahaja. Tak. Apa sahaja sesuatu yang menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kejahatan nafsu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu ini kejahatannya umpama syaitan. Umpama syaitan. Tapi kekuatannya lebih dahsyat daripada syaitan. Kejahatan nafsu ini umpama syaitan. Kenapa kita kata kejahatan nafsu umpama syaitan? Sebab syaitan, kejahatan dia, syaitan akan ambil, apa kata? Syaitan yang akan ambil habuan dia. Syaitan akan mengambil habuan dia daripada kita semampu mungkin. Itu syaitan. Kita, contoh dia kalau kita berniaga, contoh kita kata kita kalau berniaga tak dapat sehari 500, malah kita nego. Kita tagih kita 500. Kalau 100, masih kita tak. Kalau masuk kita habuan kita ada had dia. Kita rasa habuan kita ada had dia. Bila berniaga paling kurang untuk 500 kita. Sampai 100 boleh. 300 boleh. 200 dia boleh. 100 dia paling minimal. Tapi kalau berniaga untuk 50, ada ayah. Buang boreh. Tak satu. Itu kita. Adapun syaitan, dia akan mengambil daripada kita 100% tujuannya. Tak dapat 190 pun jadi. Tak dapat 90, 80 pun jadi. Tak dapat 80, 70. Sampailah 10, sampailah 9, hatta 1 pun jadi. Itu syaitan. Dia akan ambil daripada kita 1 pun jadi. Masya Allah. Ada kisah syaitan. Bagaimana disebut bahawa ada seorang lelaki yang selalu datang solat subuh. Maka lelaki dia mata dia rabun, tak apa nak nampak. Maka dia berjalan nak sembahyang subuh. Jalan tu berlubang-lubang. Maka dia berjalan nak solat sembahyang subuh, datang awal. Subuh pukul 6 dia datang, mungkin sampai 5.30, 5.40 dia datang. Awal dia pergi rumah dia. Maka bila dia berjalan, terpijak lubang, jatuh dia. Maka bangun dia. Dia berjalan lagi. Berjalan, terpijak lubang, jatuh dia. Maka dia bangun lagi. Berjalan, ada lubang yang terakhir. Sebelum sampai lubang tu, tiba-tiba ada anak muda pegang tangan dia. Dibawa ni sampai ke masjid. Oh, baik betul anak muda tu tolong dia. Sangat berterima kasih lelaki tadi. Sampai di masjid, sampai tangga masjid. Tuan masuklah ya. Saya sampai sini ya. Marilah sama masuk masjid. Mana ada subuh-subuh dan anak muda bangun. Kau seorang lah bangun.
Tapi tolong pula, marilah masuk. Maka kata anak muda tu, aku setakat sini saja, aku tak boleh masuk sebab aku setan. Aku adalah iblis, kata dia. Holik dia. Dah engkau setan, kenapa kau tolong aku pergi masjid? Ini kita nak cerita syaitan yang akan ambil habuan dia, sebanyak mungkin. Dia tak bagi kita habuan yang banyak. Bermaksud, kalau orang tu pergi masjid, itu lebih baik daripada dia jatuh kali ketiga. Biar dia ke masjid, ikut tahap dia lah. Di masjid kan lain lah dia punya godaan dia. Kenapa? Habis kenapa engkau tolong aku? Kata lelaki tadi. Maka kata syaitan, kali pertama engkau jatuh, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa engkau, dia kata. Allah Taala ampunkan dosa engkau. Tetap. Kali pertama engkau jatuh, Allah Subhanahu wa taala ampunkan keluarga engkau. Dia dan keluarga tu. Kemudian jatuh kali kedua, maka dengan jatuh kali kedua, Allah Taala ampunkan seluruh kampung engkau, seluruh kampung tu. Maka aku takut, dia kata, engkau jatuh kali ketiga, Allah Taala ampunkan seluruh manusia. Orang mukmin lah. Maka daripada Allah Taala ampunkan dosa orang mukmin seluruhnya, lebih engkau salat. Bermaksud syaitan tak akan bagi kita kebaikan. Apa saja kebaikan dia tak bagi. Syaitan akan menghalang kita bangun subuh. Kita bangun juga subuh. Bila kita dah bangun subuh, maka dia lewat-lewatkan tu. Dia lewat-lewatkan kita. Tunggu lalu. Pergi las lah boleh sampai hari kita tu. Dia nak pergi juga subuh, tapi dia lewat-lewat. Maka pergi juga dia. Bila dah sampai, digodok lagi. Digodok sampai kita masuk ke tempat sembahyang, maka syaitan masih lagi dengan habuan dia. Tetap juga kita solat berjamaah. Kemudian apa lagi? Maka syaitan lalaikan, dironggangkan saf kita dan sebagainya. Bermaksud syaitan yang akan ambil saja habuannya walaupun sikit. Itu syaitan. Dia takkan tinggalkan. Tak dapat 10, 8 pun jadi. Tak dapat 8, 5 pun jadi. Tetap dia akan ambil habuan dia daripada kita. Maka dilalaikan kita solat dan sebagainya. Maka begitulah nafsu. Nafsu ni akan ambil habuan daripada kita. Dia takkan tinggalkan kita. Nafsu ni. Jadi kejahatan nafsu dan kejahatan syaitan itu seiring. Tetapi nafsu lebih jahat. Kenapa nafsu lebih jahat? Sebab kejahatan nafsu lebih kuat daripada kejahatan syaitan. Nafsu itu bila mengajak kita buat jahat, dia sangat kuat. Lebih kuat daripada syaitan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang sebut begitu. Allah Taala menyebut tentang kejahatan nafsu, maka Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu bersangatkan kuat mengajak orang kepada kejahatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejahatan syaitan, maka Allah Taala mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan lemah. Tipu daya nafsu kuat. Ada satu lagi tipu daya dalam Quran, tipu daya orang perempuan kepada orang lelaki itu juga kuat. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihissalam digodok oleh Zulaikha, dan Nabi Yusuf juga tergodok, tapi tak sampai melakukan zina. Tapi ada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, inna kaidikunna azim. Inna kaidikunna azim. Allah mengatakan
menunjukkan tipu daya perempuan itu sangat besar bagi lelaki. Adapun syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau orang itu tergoda dengan syaitan, bermaksud iman dia terlampau lemah benar. Jadi orang yang kena sakit, orang yang sehat bukan disebabkan tak ada kuman keliling dia. Ada. Jadi orang sakit itu bukan disebabkan kuman tak ada atau tak. Orang sakit disebabkan lemahnya tubuh badan dia kan. Tubuh badan dia lemah. Kalau hujan wabih dah pening. Tapi kalau dia sihat, kalau wabih pun tak pening. Dia sihat. Jadi yang masalah bukan kejahatan luar tu tak. Kejahatan luar tu tak kuat pun. Tapi disebabkan kita ni lemah, maka syaitan mampu menggoda kita. Jadi kenapa kita digoda oleh syaitan? Sebab kita ni lemah. Syaitan tu kuat kan? Syaitan tak kuat. Allah Ta'ala mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu dari syaitan itu lemah, tak kuat. Tapi kenapa tergoda juga? Sebab kita terlampau lemah. Baik. Kita kata nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Dan ia lebih kuat ajakan dia itu. Maka bagaimana caranya? Tak ada cara lain nafsu ini kecuali kita mujahadah untuk melawan dia bila dia mukhalafah syarak. Cuma perlu kita faham bahawa kejahatan nafsu ini mengajak kita berjahat. Jangan kita sangka jahat itu mencuri, jahat itu berjudi, minum arak. Yang kita kata sama seperti syaitan, nafsu akan ambil habuan dia. Dia tak boleh nafsu itu kita dah didik dia. Kita didik dia, benar? Solat jangan tinggal. Alhamdulillah. Tak tinggal kita solat. Nafsu ni kita didik dah. Jangan minum arak. Yang nama dia arak kita tak minum. Yang nama dia judi kita tak lakukan. Maka nafsu tu ambil lagi tak apa? Dia ambil apa daripada kita. Apa dia? Dia lalaikan hati kita. Itu kita rasa, itu kita tewas. Dia lalaikan hati kita. Sebab nafsu ini sifat kejahatan dia apa? Sifat kejahatan nafsu ni dia tak andak kepada Tuhan. Itu nafsu. Dia tak andak. Kalau kita bawa juga, maka nafsu akan bisikkan biasa-biasa sahaja, jangan melampau-lampau benar lah. Dia bisik. Biasa-biasa je. Beliau benar pada berzikir sikit-sikit je. Kita nak juga berzikir, kita nak juga bertasbih, pahala dia banyak. Kita nak juga baca Quran, pahala dia besar. Kita pun baca. Dah lah tu banyak warna lah tu, berhentilah kita dia. Tak mau apa pada nama warna beramal. Kata nafsu. Dia tak jauh juga kan. Dah lah dia. Itu juga satu kejahatan nafsu. Sentiasalah nafsu itu tidak memberi kita melakukan kebaikan demi kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh apa kejahatan nafsu? Sanggup tak kita kiam mulai? Sanggup tak? Sanggup kita. Kita tak boleh bangun kiam mulai. Kejahatan nafsu ke kejahatan syaitan? Ada soalan nak begini. Kita tak mampu bangun malam kiam mulai. Itu kejahatan nafsu ke kejahatan syaitan? Dua-dua sekali. Betul. Dua-dua sekali. Tapi syaitan ni cuma ambuih ya. Tak payah dah. Sikit dia. Nafsu dia menyokong. Memang betul saya dah. Sebab syaitan ni dia akan lari bila kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim kan. Lari dia. Nafsu dia tak mau dia ambuih dia. Baca ayat kursi pun tak mau dah. Nafsu ni perlu mujahadah dia tu. Apa nafsu tak nak, itu yang paling bawah sekali. Bangun malam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Contoh apa? Cuba ada orang berappointment dengan kita. Dia nak bagi kita projek 2 juta. Tapi kono datang menyembah pukul 2 pagi. Bagi tak kita? Belalah tak bagi. Ni siang-siang tak boleh ni kita. Pukul 2 malam. Tapi nak menyembah setengah jam lah kita. Ini tu dalam 2 juta. Sendawi tu. Korban kita tidur. Tapi nak bincang ni 7 hari kita dia. Sehari sembang 1 juta. 7 hari 7 juta. Nak tak? Tak lalap kita dah. Bagi kita. Dapat kita baik. Cuba kita qiyam mula 7 hari 7 malam. Nanti segi jam rumah. Tak terlayu begitu. Ada? Tak akan nampak jahat nafsu tu. Tidak nampak lah. Tapi yang harta, itu nafsu kita suka. Mampu kita. Tak? Masya Allah. Nafsu tu akan ambil habuan dia sebab nafsu ini sangat membantah bila kita nak tambah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nafsu itu membantah. Kalau kita termakan pujuk rayu dia, kita akan beri macam-macam alasan lah. Dia kata, tak boleh tayar dan sebagainya. Jadi bagaimana? Maka katanya apabila nafsu itu menuntut syahwat, maka tak ada cara jalan lain. Di antara jalan lain dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Syarak sebut apa? Syarak kata ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Itu darjah syarak. Daripada takarub kepada Allah dan kita lalai takarub kepada Allah yang lebih baik. Darjah syarak itu jelas. Darjah syarak itu jelas. Mana yang baik, mana yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Insan. Jalan baik, jalan tak baik, semua orang tahu. Inna hadainahu sabil. Kami dah tunjukkan jalan. Sebab tu agama ini jelas, kecuali yang sulit-sulit gitu kata. Tapi yang besar dia jelas. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Nabi kata, bukan tak jelas benda yang halal, benda yang haram jelas. Dalam surah Insan Allah Taala kata, inna hadainahu sabil. Kami tunjukkan jalan kepada manusia, imma syakiran wa imma kafura. Kita nak ikut jalan syukur atau jalan kufur. Ini jelas. Jadi tak ada jalan lain cara dia kecuali kita bersedia untuk mujahadah. Mujahadah nafsu kita. Kenapa kita kata rahman? Sebab Allah Taala mempermudahkan kita untuk menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan lawan benda yang ada dalam diri kita sendiri. Ini kita kata rahmat tu. Kita tak perlu keluar jauh-jauh nak lawan musuh. Kan cari nak cari musuh ke mana? Musuh kita nak lawan ni untuk membuktikan bahawa kita berlawan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pula musuh nak lawan, nak bukti kita ini kepada Allah. Tak susah. Kejahatan tu sentiasa ada dalam diri kita ini. Jadi kita boleh tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melawan kejahatan yang ada dalam diri kita. Kan mudah. Benda yang akan kita lawan dalam tu saja. Kita boleh lawan. Mana lawan nafsu ni tak ada penghujung dia. Sebagaimana nafsu itu akan ambil habuan dia, kita lawan sehabis-habisnya. Kita tak mampu nak lawan. Jadi yang kata rahmat itu apa? Sebab kejahatan tu ada dalam diri kita dan kita boleh mujahadah sepanjang masa. Kalau kita orang yang diberikan kekuatan keimanan, maka katanya lawan dengan apa sahaja perlawanan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nafsu yang jahat itu satu rahmat. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala bila lawan hawa nafsu ini, Allah Taala tak jadikan satu jalan saja, satu cara sahaja. Melawan hawa nafsu ini pelbagai cara. Setiap cara yang kita lakukan semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hebatnya. Nafsu ini bila kita lawan bukan satu jalan saja. Bila satu jalan saja payah gitu.
Kita tak boleh lawan jalannya habis gitu. Tapi dalam agama tak boleh kita lawan jalan A, kita lawan dengan jalan B. Kita boleh lawan nafsu ini dengan jalan C, dengan D. Banyak jalan. Kalau kita tak boleh nak lawan nafsu dengan cara harta, tak mampu itu. Sawit ni, harta ni, sawit itu. Dengan cara lain, dengan cara kita lawan, dengan cara waktu, kita korbankan waktu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lawan dengan waktu, kita lawan dengan makan, maka kita berpuasa. Kita lawan nafsu kita dengan puasa. Jadi banyak jalan untuk lawan hawa nafsu ni. Maka Allah Taala sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Allah Taala mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang yang berjihad dalam jalan kami. Apa maksud berjihad? Jihad adalah lawan nafsu dia. Berasa berjihad dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan subul. Subul kata jamak daripada sabil. Sabil satu jalan, sabilani dua jalan, subul banyak jalan. Jadi banyak jalan kita nak lawan hawa nafsu ini. Jadi tak ada cara lain. Yang nama di dunia mujahadah. Yang nama di dunia mujahadah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk jin dan manusia ini adalah mujahadah untuk taat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makhluk jin dan manusia ini untuk taat kepada Allah, nama dia mujahadah. Ataupun istilah dia mukallafah. Mukallaf atau nama dia taklif. Hanya dua makhluk saja. Taat kepada Allah mujahadah. Sepatutnya taat kepada Allah bukan mujahadah. Taat kepada Allah adalah nikmat. Sebenarnya taat kepada Allah adalah nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat taat kepada Allah nikmat kepada malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat itu bertasbih kepada Allah, itulah makanan mereka. Itulah kenikmatan mereka. Itulah syurga mereka. Jadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya bukan sesuatu yang mujahadah. Taat kepada Allah adalah nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan taat kepada para anbiya itu nikmat, bukan mujahadah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan salat kepada para anbiya nikmat. Maka disebabkan para anbiya salat itu satu nikmat, maka mereka diberikan nikmat itu dalam kubur mereka. Jadi para anbiya yang nama dia salat itu bukan mujahadah. Salat itu adalah nikmat kehidupan mereka. Maka Nabi mengatakan ju'ila qurratu aini fi shalah. Dijadikan kebahagiaan aku dalam salat. Bermaksud dijadikan nikmat hidup aku dalam salat. Kita nikmat hidup kita harta, duit, anak, isteri, rumah, itu nikmat kita. Beramal itu mujahadah. Nabi SAW salat itu nikmat. Begitu juga para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka umpama malaikat. Para anbiya mereka umpama para malaikat. Sebab ibadat itu bukan mujahadah. Ibadat itu nikmat kehidupan mereka. Sebab itu Nabi bersabda, sesungguhnya para anbiya hidup dalam alam barzah yusalluna. Begitu. Para anbiya dalam alam barzah itu hidup dan mereka sentiasa melakukan ibadat salat. Para anbiya salat. Sebab itu ketika mana Nabi SAW Isra dan Mi'raj sampai dekat kubur Nabi Musa AS, Nabi melihat Nabi Musa AS sedang salat di kubur ini. Jadi para anbiya terkecuali. Adapun umum manusia yang nama taat kepada Allah, nama mujahadah. Mujahadah untuk salat, mujahadah untuk baca Quran, mujahadah untuk berzikir dan sebagainya.
walaupun mujahadah, maka Allah Ta'ala berikan pahala yang sangat besar. Mujahadah ni maknanya memberikan satu kesungguhan, kekuatan, kepayahan. Mujahadah dalam kitab sebut badrul juhud. Apa maksud jihad? Apa maksud mujahadah? Ulama kata mujahadah dengan makna badrul juhud. Badrul juhud itu keluarkan kepayahan. Kepayahan itu kita keluarkan. Kenapa menuntut ilmu namanya mujahadah? Menuntut ilmu mujahadah. Dah lah nak dengar dia tu dekat sejam dengar dia. Lepas tu suruh ustaz tu macam ngantuk-ngantuk dia dengar. Kan. Apa tu? Apa mujahadah? Saya masa belajar lagi, masya-Allah. Nonga tuan guru tu mengajar 10 minit awal tu okeylah. Lama tu macam menyanyi lah suara guru tu. Ngantuk dengar. Suara dia. Dia tak pandai intonasi suara tu, menyebabkan orang mengantuk. Tapi kalau intonasi dia kojak itu terang mata gamang lah. Tapi kalau mengajar sadar macam menyanyi guru tu, mengantuk. Nampak. Kau boleh letak kayu sebenarnya. Tak boleh. Jadi ada sekali tu pergi pasar tani ni kat Kedah. Saya main belajar Kedah. Pergi pasar tani, ada orang tu jual minyak angin apa tu merah warna. Ini jiran mengantuk ni. Kata orang tu. So baulah. Memang kalau bau tu menyongit tu hilang mengantuk. Kau ada ubat tu ada tu. Menyongit kuat. Angin itu kuat kan. Sekali menyongit menghilang mengantuk. Tapi kau dah mengantuk bona tu tak mahu dah. Hilang mengantuk adalah seminit apa tu lah kan. Nak orang guru tu mengajar kan. Mengantuk dia. Kalau tak punya angin pun lalap dia. Masuk mujahadah. Mujahadah maksud badrul juhud, keluarkan kesungguhan. Menuntut ilmu badrul juhud, melawan nafsu tu, berikan kesungguhan, lawan. Sebab apa? Sebab dua makhluk saja yang tak itu mujahadah, jin dan manusia. Yang lain tak ada mujahadah. Yang lain semua beramal dengan cara dia. Pokok, binatang, bulan, bintang. Bulan beramal dengan cara dia. Matahari beramal dengan cara dia. Beramalnya matahari iaitu taat. Beramalnya bulan taat. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Itu cara taat. Matahari dia berjalan ikut taksi dia. Dia beragam. Malih dia berjalan dah gitu. Nak berhentilah. Tak terbabit matahari. Matahari terbabit ikut taat. Dia tak ada susah, dia ikut saja. Yang mujahadah ni jin dan manusia. Susah. Tapi bila kita melakukan dia, bukan di sinilah kemuliaan kita. Bahkan Nabi SAW dalam beberapa hadis melawan nafsu apa saja, daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik, daripada jahat, daripada maksiat kepada taat. Itu juga lawan nafsu namanya. Dan daripada taat tambah taat, itu juga lawan nafsu namanya. Jadi tak ada penghujung dah lawan nafsu. Wa inna ila rabbikal muntaha. Penghujung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Taala tak ada hujung dia. Sentiasa melawan hawa nafsu. Dan Nabi memberikan satu kabar gembira kepada kita betapa mulianya lawan nafsu ini. Sehingga Nabi sebut dalam beberapa hadis, Nabi kata lawan nafsu ini jihadul akbar. Jihad yang besar. Jihad ni banyak. Kita jihad dengan harta kita, bersedekah di jalan Allah, jihad. Apa lagi? Lawan musuh orang. Sama ada kita mati atau musuh mati, jihad. Tetapi apabila melawan hawa nafsu, maka Nabi kata nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar.
kita balik daripada perang kecil kepada perang yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jihad hawa nafsu. Kenapa jihad hawa nafsu dijadikan jihad yang paling besar? Ulama tasawuf dia kupas ataupun dia hurai, kerana jihad hawa nafsu ini hasilnya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jihad hawa nafsu ini bila kita lawan daripada malas beramal sehingga rajin beramal, akhirnya kita kenal Tuhan kita. Kenapa kita mujahadah? Sebab nafsu tak suka kepada Tuhan. Nafsu tak suka kepada Tuhan. Kalau nafsu suka kepada Allah SWT, itu yang kita pergi pukul 2 pagi, 3 pagi. Pasangan kekasih. Pasangan kekasih yang sedang bercinta. Kalau dia janji pukul 2 pagi, dia pergi tak? Pagi. Itu yang paling seronok yang orang tak ada. Pergi dia. Suka dia. Dapat tak dia bangun pukul 2 pagi? Jumpa kekasih. Kenapa suka? Kekasih. Jadi kenapa nafsu tak boleh kepada Allah Ta'ala? Nafsu tak suka kepada Allah SWT. Itu kan maksud dia. Nafsu tak suka kepada Allah SWT. Jadi bila kita berjihad, kemuncak dia apa? Kemuncak suka kepada Allah SWT. Hujung dia suka kepada Allah SWT. Jadi apa maksud suka kepada Allah? Suka kepada Allah maksud ma'rifat kepada Allah SWT. Hati kita lebih suka kepada Allah berbanding dunia. Dalam keadaan biasa, yang nama ada dunia, yang nama ada harta, kita suka. Janganlah kita nafikan. Tadi kita dah sebut dah. Kalau kita dapat 2 juta, tapi kau dah bangun pukul 2 pagi, nak tak? Memang kita nak, kita kata. Tak? Tak? Kalau bangun pukul 2 pagi, nama dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak kita? Tak ayah kita buat nak dah. Kalau kita bangun 2 pagi, kita dapat redha Allah Ta'ala yang lebih khusus lagi. Tuhan berikan keredaan kepada kita. Tapi bangun malam pukul 2 pagi, Tuhan bagi kita keredaan. Nak tak kita? Tak ayah lah. Semayang dia suruh lah. Bermaksud melawan hawa nafsu ini, bila kita lawan, kemuncaknya makrifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau lawan musuh, kata ulama, kita perang, kemuncaknya kita diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah disebut orang yang paling awal masuk syurga adalah orang yang mati syahid? Siapa nak masuk syurga copet, mati syahid. Sebab orang mati syahid, roh dia dibawa masuk dalam syurga sampai kiamat nanti. Dia dah masuk syurga dulu dah, orang mati syahid. Jadi sebab itu ulama mengatakan orang yang berjihad di medan perang, bila mati dia, apa yang dia dapat? Dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa jihad hawa nafsu lebih besar daripada jihad medan perang? Sebab ulama kata bila jihad hawa nafsu, kita akan dapat makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan makna lain, bila kita jihad hawa nafsu kita akan dapat Tuhan kita. Mana lebih besar? Dapat Tuhan kita kau, dapat syurga Tuhan kita? Jadi ulama tafsir kata mendapat Tuhan itu lebih besar. Sebab itu jihad hawa nafsu ini Allah Ta'ala jadikan dia sebagai medan kita untuk mendapat yang lebih besar. Sebab itu tak salah bila Nabi kata memerangi hawa nafsu itu dinamakan jihadul akbar, jihad yang paling besar. Jihad dia mudah, kalau kita susun lebih mudah, dan perolehan sangat besar. Kita dapat makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya di sini tidak ada cara untuk mengekang syahwat kecuali kita lihat dengan naratif syarak. Bila tiga ahli syarak, maka jangan engkau turut. Jangan turut masa kita lawan kehendaknya. Maka misalnya umpama binatang katanya, ada perumpamaan. Sebab nafsu ni bila kita ingat banyak benda, maka susah kita. Maka jangan pandang. Jangan pandang nikmat-nikmat dunia ini. Maka ikat akan, kerana jika makan dia kata nama orang, jadilah binasa engkau. Maka demikianlah nafsu engkau, janganlah engkau turutkan kehendaknya. Maka hendaklah engkau pejamkan mata engkau daripada melihat
Pejam mata mana pejamkan mata hati kita. Jangan pandang mana hardcore tu. Bila pandang mana coli dia. Maka cenderung gitu. Maka akan cenderung kepada yang disukakannya daripada perhiasan dunia ini. Dan engkau peliharakan hati engkau daripada suka kepada dunia dan syahwat. Dan hendaklah ada hati engkau itu sempurna dan selamat. Dan hendaklah ada hati engkau sempurna dan selamat. Tiada suka kekal bagi syahwat atas selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ada menyebut dalam satu ayat yang khusus. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang khusus. Allah Taala ceritakan kesimpulan keseluruh taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kepada keseluruh kebaikan yang kita lakukan ke dunia ini, Allah Taala simpulkan dalam ayat. Maka Allah Taala sebut dengan kalimah qalbun salim. Allah Taala sebut qalbun salim, hati yang sejahtera. Bermaksud bila kita solat, masya-Allah, solat ni banyak faedah dia, dengan dapat pahala dan sebagainya. Dan solat juga memberi peranan untuk menjadikan hati kita hati yang salim, qalbun salim. Kita baca Quran ada pahala dia yang tersendiri. Nabi kata baca Quran dapat 10. Setiap huruf Quran dapat 10 pahala. Nabi kata. Aku tak kata alif lam itu huruf. Aku mengatakan alif harf, lam harf, mim harf. Alif satu huruf. Bermaksud boleh sebut alif saja dia dapat 10 pahala orang. 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebut lam dapat 20, mim dapat 30. Bermaksud Quran punya pahala yang besar. Selain daripada Quran punya pahala yang besar, Quran juga berperanan untuk jadikan hati kita salim. Berzikir pahala yang besar. Sebab itu kita sebut dahulu, bila kita bincang satu persatu amalan dalam Islam ini, maka kita dapati itulah amalan yang terbaik. Itulah yang terbaik. Bila kita sebut Al-Quran yang paling hebat sekali amalannya. Sebab kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita kisah Ahmad bin Hanbal yang bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka bermimpi kali sekali Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah amalan yang paling kau sukai hamba-Mu mengamalkannya?" Maka Allah Taala katakan, dengan membaca kalami, bitilawati kalami, dengan membaca kalam aku. Bermaksud membaca Al-Quran sebaik-baik amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita bab puasa pula, maka Nabi mengatakan setiap amal baginya telah tertulis kadar pahala kecuali puasa. Puasa tidak terhitung pahala dia. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa kerana aku sendiri akan balas. Bermaksud orang tak tahu qadar, malaikat tak tahu qadar dia. Bila kita cerita tentang kelebihan solat, masya-Allah, solat sebesar-besar ibadat, satu-satunya ibadat yang Tuhan bagi sendiri kepada Nabi, solat. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa berzikir ni mudah, benda yang biasa saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendak tak aku bagi tahu kepada kamu suatu amalan yang lebih afdal daripada kamu sedekah emas dan perak, dan terlebih afdal daripada kamu pergi medan perang, sama ada kamu berjaya membunuh musuh atau kamu terbunuh mati syahid." Apa amal yang lebih besar daripada itu ya Rasulullah? Nabi kita zikrullah. Nabi kita dalam hadis itu menyatakan zikrullah lebih besar daripada sedekah, zikrullah lebih besar daripada mati syahid. Jadi dalam Islam ini bila kita sebut satu persatu ibadat, seolah ibadat itulah yang paling hebat. Jadi bermaksud mana-mana ibadat yang kita lakukan tetap yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap ibadat yang kita lakukan itu, selain daripada kita dapat pahala tentang ibadat itu berperanan untuk menjadikan hati kita salim.
Bila kita puasa, hati kita semakin salim, sejahtera, semakin sempurna. Bila kita baca Quran, hati kita semakin sempurna. Bila kita pergi Makkah, buat umrah, buat haji, selain pahala yang besar, maka dia boleh menyempurnakan hati kita. Tawaf boleh menyempurnakan hati kita. Memandang Kaabah Al-Musyarrafah boleh menyempurnakan hati kita. Jangan kita rosakkan amal ni. Bila kita rosakkan, jadi tak elok. Maka setiap amal itu berperanan untuk menjadikan hati kita salim. Akhir dia, Allah Subhanahu Wa Taala di akhir nanti, dia tengok satu je. Dia tengok hati kita je. Jadi hati kita ini sebagai apa kata? Sebagai isyarat, sebagai simbol kepada seluruh ibadat kita. Allah Ta'ala tengok hati kita. Bermaksud di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala, seolah Allah Ta'ala minta hati kita ni, keluarkan hati kamu semua. Keluarkan. Maka dibentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tengok hati itu tahu dah. Tengok hati, ini orang salat. Ini salat dia khusyuk. Ini banyak amal dia. Maka dengan hati ini menggambarkan seluruh ibadat kita. Dengan makna yang lain. Sekiranya kita salat, sekiranya kita pergi Makkah, sekiranya kita baca Quran, sekiranya kita berzikir, tapi hati kita tak cantik, bermaksud ada masalah tentang amal kita. Jadi kesimpulannya, bila di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala nak tengok hati kita ni salim ataupun tidak, sejahtera atau tidak. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Quran satu-satunya ayat, maka Allah Ta'ala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat itu tidak manfaat harta dan anak pinak. Di padang mahsyar tak ada manfaat harta, illa kecuali man atallaha, barang siapa bertemu dengan Allah biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari akhirat tidak manfaat harta dan anak pinak, illa kecuali man atallah, barang siapa datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Bermaksud tak payah tunjuk salat, tak payah tunjuk amal, tak payah tunjuk sedekah, tak payah tunjuk haji umrah. Letakkan hati saja. Hati ini kita bawa ke mana-mana hati ini. Kalau amal tersimpan dalam kitab, tersimpan. Tapi hati ini kita bawa sepanjang masa. Mana mungkin orang tak ada hati. Hati sepanjang masa. Kita pergi puasa pun hati kita bawa. Kita datang masjid pun hati kita bawa. Bila kita meninggal dunia, kita bawa hati kita semua di alam barzah. Kemana-mana kita bawa hati kita. Di padang mahsyar nanti, cukup Tuhan tengok hati kita, menggambarkan segala-galanya. Bermaksud hati yang ikhlas, hati yang rahmah, hati yang sebagainya. Maka Allah Ta'ala cukup tengok hati kita. Maka Tuhan mengatakan hari akhirat tidak manfaat harta dan anak pinak, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, kecuali datang kepada dengan hati yang sejahtera. Jadi hati ini menggambarkan segala-galanya ni. Maka kata di sini, peliharalah hati engkau daripada suka kepada dunia dan syahwat, dan hendaklah ada hati engkau yang sempurna, selamat, tiada suka kekal bagi syahwat atas selama-lamanya, katanya. Itu kesimpulan kebaikan kita daripada segala ibadat kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.